Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ada kesempatan lagi Abah akan membuat rakaman untuk anak-anak Abah yang menghadapi perayaan SPM 2020-2021. Okey, tajuk hari ini kalau kita tengok, tajuk hari ini iaitu ketaksamaan linear. Kalau kita tengok ketaksamaan linear ni ada dua. Ketaksamaan linear dia akan tanya dalam dua bentuk lah. Sama ada dalam bentuk kita lorekkan, dan satu lagi kita namakan garis. Kita namakan ketaksamaan garis lurus itu. Itu contoh. Okey, kita tengok. Jadi dalam soalan sebelum ini banyak lebih kepada dia tanya soalan ni. Dia tanya soalan dalam bentuk ni. Ni soalan ni yang terakhir-akhir, yang 2 tahun lepas, yang 2018 2019 dia tanya macam ni lah. Dua bentuk. Jadi kita belajar dua-dua lah. Kita belajar dua-dua bentuk untuk kita menguasai tajuk ini. Dan tajuk ini perlu diingat, dia akan gili. Dia akan gili dengan tajuk set. Sama ada kalau tahun ni dia keluar tajuk ketaksamaan linear, lorekkan, dia akan gili dengan tajuk set. Ataupun kadang-kadang direct dia keluar, ataupun kadang-kadang dia gili dia terpulang lah. Jadi so untuk hari ini Abah masukkan tajuk ini, dan next rakaman mungkin Abah akan buat tajuk set pula. Okey, kita tengok sepintas selalu tajuk ni. Okey, jadi seandainya ni soalan percubaan ni. Percubaan ni soalan percubaan 2019 ni. Ni percubaan 2019 Yayasan Islam Kelantan ni soalan dia bagi. Yang ni soalan SPM lepas-lepas lah. Abah ambil sebagai contoh untuk buat perbandingan dua soalan yang ditanya dalam soalan SPM. Duduk pada soalan nombor 2, nombor 3 gitulah. Alright. So kita boleh anak-anak Abah boleh semak soalan-soalan yang tahun-tahun lepas. Kumpul-kumpul boleh tengok lah. Okey, soalan yang pertama, kita tengok contoh yang pertama tu ialah ni diberi. Soalan ni diberi. Okey, soalan diberi iaitu persamaan garis. Tengok persamaan garis, X tambah Y sama dengan 5. So 2X tambah Y sama dengan 2. So kita ingat, dalam ketaksamaan kita perlu ingat dan kita perlu tahu, dalam ketaksamaan dia ada tanda lebih besar, lepas tu lebih besar atau sama, lebih kecil, dan lebih kecil atau sama. Ini saja, 4 ketaksamaan ini saja. Ingat, yang perlu diingat, yang ni yang ada tanda sama di bawah, garis dia garis terus. Garis terus. Garis terus ni maksudnya tidak putus-putus. Kalau yang kurang, yang tak ada sama dengan di bawah ini, dia garis putus-putus macam tu. Tu tips yang pertama yang perlu kita ingat lah. So garis putus yang kurang ataupun yang lebih besar yang tiada sama dengan di bawah. Okey, tu faham dulu tips yang pertama. Dan yang kedua, kalau soalan macam ni, dia suruh cari juga satu persamaan. Contohnya kita tengok, dia diberi pada soalan tu diberi soalan persamaan garis lurus 2x sama lebih besar dan seterusnya dia bagi. Dan seterusnya dia bagi soalan ni. Cuma tengok 2x tambah y sama dengan 2. Okey, ingat satu lagi. Dalam persamaan garis lurus dia kena tulis sama dengan. Dia tidak boleh masuk nilai lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar atau lebih kecil ini untuk menandakan sempadan kawasan dia. Kalau persamaan garis, kita mesti gantikan lebih besar lebih kecil ni kepada sama dengan. Tengok ni, 2x tambah y sama dengan 2. Ni. Yang ni yang kedua, x tambah y sama dengan 5. Itu. Itu kena faham tu dulu. Yang kedua, tips yang kedua, penulisan dia. Okey, penulisan kena tulis macam ni pada garis lurus. Jangan buat garis lurus sini tukar di sini lebih besar atau lebih kecil.
salah dari segi penulisan persamaan garis lurus. Sebenarnya tajuk ni tidak jadi masalah kalau soalan ni kan. Tak ada masalah sebab dalam tajuk graf kita sudah belajar macam mana kita nak create persamaan garis lurus. Selepas kita buat kaedah penghapusan, kita dapat persamaan garis lurus. Macam mana kita nak cari persamaan garis lurus kan? Kita ganti nilai, ambil dua nilai sama ada sifar. Begitu juga dengan soalan ni. Kita nak cari garis lurus. Garis lurus sama je konsep dia. Sama juga kita nak cari persamaan garis lurus yang satu lagi. Itulah soalan yang dulu. Soalan yang dulu memang macam tu. Itu konsep dia. Okey. Jadi kita dah ada dua garis, kita mesti cari garis yang satu lagi. Apa maksud Y lebih besar daripada X? So, automatically sini kita nak buat garis lurus Y sama dengan X lah. Y sama dengan X lah. Ataupun X sama dengan Y, sama je. X sama dengan Y. Apa maksudnya? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Kalau X negatif 1, Y negatif 1. Itu masuk X sama dengan Y kan? Okey, katakanlah X negatif 2, Y negatif 2. So kalau kita letak titik koordinat X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, kan dia jadi macam ni garis kan? Garis ni kan? Ini sama dengan Y sama dengan X ataupun X sama dengan Y, sama je lah. Okey, boleh faham? Boleh faham kan? So ingat, yang ni lebih kecil, dia tak ada tanda sama, maka garis ini garis putus. Ingat, garis ini garis putus. Kalau kita tak buat garis putus, salahlah jawapan dia. So maka di sini kalau kita dapat membuat garis ini, kita dapat satu markah. Satu markah. Dua markah lagi kita tengok. Ini konsep loretkan. Okey, kita tengok je lah. Kita tengok untuk persamaan ni kan. Okey, kita tengok. Untuk mencari, dia kata cari loretkan kawasan yang memuaskan. Yang memuaskan ketiga persamaan ini. Bermaksudnya yang memuaskan ketiga persamaan ini, kita tengok 2x tambah y lebih besar daripada 2. 2x tambah y lebih besar daripada 2. Maksud lebih besar ke atas kan? Sebelah ni negatif kan? So tengok. Daripada garis ini, kita tengok daripada garis ini. Ni lebih besar ke atas. Kita ambil ya. Kita tanda lebih besar kan? Semua ke atas ni. Garis dia kita tarik. Kita tarik. Garis tu. Okey, yang kedua kita tengok, yang ni sudah kan? Yang ni dah sudah. Yang kedua, x tambah y kurang atau sama dengan 5. X tambah y kan? Ni x tambah y lebih besar kan? Ni semua positif. Yang lebih kecil ialah lebih kecil ke bawah. Ni tengok ni garis ni kan? Garis dia ambil atas garis ni, tarik. Nak suruh nampak kan? Biasa 3 garis je. Dalam SPM dia tanya 3 garis saja. So selesai masalah. Kita dah selesai masalah ni. Kita dah buat. Okey, y lebih besar daripada x. So ini garis y sama dengan x ataupun y sama dengan x ataupun x sama y, tak kisah. Yang ni lebih y lebih besar. Okey, garis y lebih besar ke atas kan? Ke bawah ni negatif ni. Ni sebelah ni negatif. Naik, kita panjang lagi garis tu. Kan? Naik. Kita nak anda faham macam tu dulu. Yang ada lagi tips-tips dia. Tapi untuk soalan ni tak payah nak fikir banyak-banyak. Ingat. Yang sebelah ni kita panjangkan ni, naik positif walaupun di sini negatif. Tapi kalau di sini panjang dia jadi positif. Bawah ni dia akan jatuh ke bawah kan, ke bawah, jatuh ke bawah tu negatif. Yang ni naik lagi garis, ni positif. Maka dia lebih besar ke atas. Garis putih-putih ni ke atas. Cara kita nak buat garis kan. Allah, dia jawab. Okey, tak apa. Teruskan. Garis ni kita garis. Ni warna merah. Okey.
Boleh nampak tak soalan tu? Boleh nampak tak? Kita tengok sepintas lalu kan. Kita tengok sepintas lalu kan. Ni pasal warna merah ni. Jadi sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari apa? Kita nak cari yang bertindang, kawasan bertindang 3 kali. Mana kawasan yang bertindang 3 kali? Mana kawasan yang bertindang 3 kali? Itu maksud yang memuaskan persamaan itu yang bertindang 3 kali. So yang bertindang 3 kali nampak kan? Ni je. Yang ni 2 kali, yang ni 2 kali, yang ni. Ni. Yang abang tunjuk ni. Abang tunjuk yang bertindang 2 kali. Kawasan ni kan? Kawasan ni kan? Bertindang 3 kali kan? Tengok tadi ke bawah. Ada yang tak kena buat elok. Yang bertindang 3 kali ni kawasan dia. Segitiga ni. Yang bertindang 3 kali. So kita inilah jawapan bagi soalan kalau dia suruh okay, nampak tak? Dia segini kawasan ni. Itulah jawapan yang soalan SPM yang lepas dah. Yang ni kena padam dah. Kena padam. Alright. Kita faham soalan itu. Okay, nampak tak? Nampak kan? Okay, kita boleh faham. Kita padam yang tu. Kita tak nak. Kita nak jawapan tu yang memuaskan persamaan. Sorry. Kita padam dia punya persamaan. Abang kena buat pelan-pelan. Tidak tak faham kan? Yang ni pun tak nak. Yang ni pun tak nak. Garis. Ini nak tunjuk kalau kita dah faham tak payah buat garis 3 garis. Sebenarnya kita boleh nampak je jawapan tu. Kita boleh nampak je. Kan? Kita boleh nampak tak payah buat garis 3 garis. Kita boleh agak lah jawapan tu kan. Aduh. Ni X, garis X. Aduh. Ni garis X tambah Y sama dengan 5. Ini 2X tadi kan. 2X tambah Y kan. Sama dengan 5. Okey, habis cerita dia. Habislah cerita untuk mendapat 3 markah. Ini diberi. Kita dapat yang ni 1 markah kan. Yang lorek betul, kawasan dia yang garis putus-putus. Yang lorekkan betul ni dapat 2 markah. Habis cerita tu 3 markah. Itu soalan dulu dah. Soalan biasa ni favorite dia. Soalan SPM yang ditanya macam ni. Kalau dia keluar macam ni, dia keluar tajuk set yang lorekkan tu juga. Tajuk set yang lorekkan tu juga. Dia gila. So, dia gila lah. Tapi sekarang ni, habis cerita ni. 2 tahun yang lepas ataupun 2 tahun yang lepas, tak keluar soalan macam ni pula. Ni semua ada dalam silibus. Yang ni pun ada dalam silibus yang kita belajar. Tapi, kita lebih tumpu kepada soalan ni sebab semua soalan SPM sebelum-sebelum ni dia keluar macam ni. Dia secari 1 garis. Kan? Tapi kebiasaannya soalan ni tak perlu kita buat. Biasanya dia tak tanya garis yang pelik-pelik seperti yang kita buat kaedah penghapusan. Di dalam kita buat graf bahagian B tu. Tak ada. Biasanya dia bagi macam Y sama dengan ayat besar. Kita tahulah, kita boleh andai. Lagi dia akan bagi. Contohnya dia akan bagi soalan X sama dengan 2. Kan? X sama dengan 2. Tengok yang ada 2 kan. Garis lebih besar, lebih kecil. Kalau X sama dengan 2 begini. Kalau X sama dengan 2, selari dengan paksi X, Y kan? Astagfirullah. Paksi X kan? Kalau X sama dengan 2, selari dengan paksi Y. Kalau Y sama dengan 4, contohnya dia akan selari dengan paksi X. Y sama dengan 4 kan? Gitu je. Tak perlu kita masukkan nilai kan? Yang kita buat tu. Yang kita buat X, Y kan? Kita masukkan nilai tu kan dalam bahagian B tu. Misalnya kita masuk nilai, kita pilih nombor sifar di sini atau 1 atau 2 cari. Jadi kita cari 2 titik koordinat, kita sambung. Seperti dalam graf. Tak perlu. Biasanya dalam soalan ni tak ada lah macam ni. Sekali dia suruh buat garis lurus yang dia tanya bahasa. Misalnya Y sama dengan X, X1, Y1. Ni kita tahu lepas tu X sama 2, X sama dengan 4 ataupun X sama dengan negatif 2. Negatif 2 sebelah ni kan. Selari. Itu ada dalam tajuk persamaan garis lurus yang rakaman lepas Abah sudah bagi tahu nak cari persamaan garis lurus. Okey, next. Okey, yang ni lagi senang. Kita dah faham.
keluarlah soalan macam ni. Okey, soalan macam ni tak ada sesukar mana. Tapi bila dah kita belajar macam ni, soalan macam ni, kita tak tahu pula nak buat. Allah, rugian. So dia suruh soalan ni, dia suruh tulis 3 persamaan. Cari tulis 3 persamaan. Nah, ni yang terbaru keluar soalan SPM baru ni pun tahun lepas. Dia suruh tulis 3 dia suruh tulis 3 ketaksamaan. Ingat, ketaksamaan garis lurus. Berdasarkan gambar rajah yang diberi. Ketaksamaan garis lurus berdasarkan rajah yang diberi. Okey, kita nak tulis apa? So 3 markah. Yang ni sama 3 markah. Yang ni Allah, yang ni pun hari tu Abah suruh buat kan. Dia tak boleh buat. Abah merasakan benda ni mudah kan. Yang ni mudah pada yang ni. Tapi ramai boleh buat yang ni tak boleh buat. Tak tahulah kenapa. Alright, never mind. Okay, we're going to second diagram. Alright. Okay, tulis persamaan. Yang ni persamaan kan. Okay, tulis dah aja. Y sama dengan kan? Sama dengan X tolak 2. Tulis. Dia dah bagi dah. Y sama dengan negatif X tambah 8. Ni. Kita tulis. Berapa dia benarnya? Kan dia selari dengan paksi X kan? Ni, paksi Y. Bila selari dengan paksi X, maka Y sama dengan berapa? Tu dia. Y sama dengan, ni 8 dia bagi. Y sama dengan 8 lah. So, kita dapat persamaan. 3 persamaan garis lurus yang memenuhi ketaksamaan lorekkan. Tapi adakah ini jawapan? Bukan Bukan. Sebab kita mesti tulis ketaksamaan berdasarkan gambar rajah yang memenuhi kawasan berlorek tersebut. Right. Maka kita tukarlah. Yang sama dengan ni kepada 4 ini. Kepada 4 simbol ini. Right. Kepada 4 simbol ni. Kepada 4 simbol ini. Apa dia yang patutnya? Y ni. Tengok Y X sama dengan 2. Agak-agak dia ke atas kan? Tadi kita dah cerita ke atas. Maka di sini garis tak putus-putus kan? So, lebih besar atau sama. Sebab dia garis tak putus-putus besar kan? Okay, tengok yang kedua. Garis yang kedua. Tengok garis yang kedua apa ni? Tolak X tambah 8 kan? So, sama juga ke atas kan? Lebih besar. Di bawah ni negatif. So, yang ni pun lebih besar. Tukar tanda sama ni. Lebih besar atau sama. Lebih besar atau sama. Kan? Lebih besar atau lebih besar atau sama. Last kali. Y sama dengan 8. Kan? Ke bawah. Ke bawah bukan ke atas. Ke atas lebih besar. Ke bawah lebih kecil. Ingat garis putus lebih kecil. Y lebih kecil daripada 8. Tak ada tanda sama dengan bawah lah. Sebab dia garis putus. Ini jawapan dia untuk kita skor 3 markah. Nampak tak perbezaan dia? Nampak tak perbezaan soalan ini dengan soalan yang ni? Kita kena kuasai dua-dua lah. Kita tak tahu sama ada peperiksaan nanti keluar yang ni ataupun yang ini. Ataupun ganti dengan soalan set. Soalan set pun tidak payah mana. Lebih kurang lorekkan macam ni sahaja cerita. Okey. Itu tajuk kesamaan untuk skor 3 markah. Kenapa kita tak boleh dapat skor 3 markah kalau keluar soalan ni kan? Nampak simple je Abah ajar ni kan? Okey. Harap anak Abah boleh faham. Tengok, kalau tak faham sekali, tengok lagi ulang-ulang. InsyaAllah boleh faham. Tak ada dah cerita yang pelik-pelik. Tak ada yang cerita pelik-pelik. Macam tu je kita faham. Okey, Abah berhenti setakat ni untuk tajuk ketaksamaan linear yang memuaskan ketiga-tiga persamaan. InsyaAllah, rakaman lain untuk tajuk lain. Abah buat satu rakaman untuk satu tajuk sahaja. Dan satu soalan bahagian B matematik SPM. Alright. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.